pembuli dibuang sekolah serta-merta. Kita merasakan ia selesai sekadar itu. Rupa-rupanya ada lagi laporan tentang buli. Pada 6 Disember, Polis Pahang melaporkan tentang kes buli membabitkan pelajar di asrama sekolah di Muazzam Shah Rompin, sekolah di Maran dan juga sebuah sekolah berasrama di Lipis. Sebelumnya, kita sama-sama memaklumi tentang keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa sebanyak 90 tekapan seterika wap dilakukan ke atas Badan Pegawai Kadet Zulfarhan dari Universiti Pertahanan Malaysia yang menyebabkan adik Zulfarhan mati. Dan Mahkamah Tinggi menghukumkan 18 pelajar UPNM bersalah atas tuduhan membunuh, bersubahat membunuh serta mencederakan. Kemudian terdengar laporan-laporan lain tentang buli yang melibatkan orang kita, anak-anak orang Islam. Tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan. Ini melibatkan sekolah-sekolah cemerlang. Melibatkan kanak-kanak pelajar-pelajar yang dikatakan pelajar-pelajar cemerlang. Yang masuk sekolah berasrama penuh sebab mungkin UPSR-nya cemerlang. Pelajar cemerlang membuat perkara terkutuk yang langsung tidak cemerlang. Apa cemerlangnya dengan buli? Apa cemerlangnya mencederakan dan menyebabkan kematian rakan se-universiti? Jadi cemerlangnya pelajar ini terletaknya di mana? Sebab itu pada hari ini kita kena mengubah balik otak kita, mindset kita, cara fikir kita tentang apa artinya sebuah kecemerlangan. Rupa-rupanya rata-ratanya kita ini merasakan pelajar cemerlang ialah yang skor A. Yang UPSR-nya skor A. Itu cemerlang, maka dia layak masuk ke sekolah yang dikatakan berasrama penuh. Yang lain tidak begitu dihiraukan sangat. Yang penting akademiknya. Dan ini kita serlahkan dalam bentuk perangai dan tindak tanduk kita. Menghampiri peperiksaan besar, lahirlah ibadah perdana demi peperiksaan. Solat hajat perdana, baca Yasin perdana, semuanya perdana. Yang tonggak perdana itu ialah demi peperiksaan, berkait dengan peperiksaan, berhubung rapat dengan peperiksaan, supaya dengan perdana-perdana ini, anak-anak kita cemerlang dalam peperiksaan, moga-moga score all A's. Tidak pernah kita mendengar solat hajat perdana, mungkin khatib terlepas pandang. Tidak pernah kita dengar baca Yasin perdana bertujuan khas untuk Allah menjadikan anak-anak kita berakhlak mulia, berpekerti mulia. Tidak kedengaran hal seperti itu. Tapi demi peperiksaan besar, itu biasa kita dengar. Lantas pada hari ini kita nak bertanya, apa yang sebenarnya kita kejar terhadap anak-anak kita? Tanpa kita perkecilkan tentang hal akademik. Islam mau anak-anak kita cemerlang dalam bidang sains, mathematics, additional maths, biology, physics, chemistry. Semua itu kita mau. Malah bila kita mengkaji Quran, kita jangan terkejut. Antaranya kita bertemu dengan perintah Allah. Contohnya, siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Kamu berjalan di atas muka bumi dan kamu kaji bagaimana kehidupan ini bermula. Allah mahu kita berjalan bermusafir, tujuannya untuk mengkaji
Fanzuru, kata ulama tafsir, untuk mengkaji, membuat analisis. Fanzuru kaifa bada al-khalq, bagaimana hidupan bermula. Sehingga bila kita buka kitab tafsir, contohnya Al-Asas fi Tafsir oleh Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa, ulama Syria terkenal abad 20, mengatakan ayat ini mengisyaratkan supaya umat Islam mendalami sains plantologi. Sains plantologi. Ramai antara kita tidak tahu apa itu plantologi. Ulama ini sudah mengatakan ayat ini merangsang umat Islam mendalami sains plantologi. Google lah apa itu plantologi. Tapi kita nak memaklumkan, kita tidak menolak sains. Kita tidak membenci akademik. Kita mahu. Tetapi bukan itu sahaja ukuran pada sebuah kecemerlangan. Maka dalam Islam, apa itu kecemerlangan? Mari kita angkat tengah hari ini surah nombor 3, surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang hidup pasti mati, dan di sana kesemua kamu akan diberikan balasannya. Dan sesiapa di sana di akhirat dijauhkan daripada neraka dan dimasukkannya ke dalam syurga, faqad faza. Itulah orang yang sebenarnya berjaya lagi cemerlang. Dan ingat, kata Allah, kehidupan di dunia tidak lain melainkan dipenuhi tipu daya. Anak skor A kita tertipu, terpedaya dengannya. Kita rasa dia sudah hebat. Kita rasa kita ibu bapa yang sudah hebat sebab anak skor A. Allah peringatkan, dunia dipenuhi tipu daya. Sebab yang benar-benar cemerlang cuma satu. Di akhirat dia masuk syurga, tidak masuk neraka. Itu sahaja kecemerlangan hakiki. Yang lainnya tidak pernah hakiki. Skor A kita ucap tahniah. Tapi itu ya sebuah kecemerlangan. Kita tidak menafikannya. Tapi jangan tertipu. Itu kecemerlangan yang tidak hakiki. Yang hakiki cuma satu. Yang faza di sisi Allah, yang betul-betul berjaya lagi cemerlang di sisi Allah, satu saja, kata Allah. Sesiapa dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke syurga. Justru bila kita angkat ayat ini untuk menyuluh kita bahagian pendidikan anak-anak. Jika ayat ini dan seumpamanya kita angkat untuk menyuluh kita tentang bagaimana sepatutnya kita mendidik anak-anak. Memang ini suatu yang mencabar. Mendidik anak sendiri, mendidik anak kita bukan mudah. Suatu yang amat mencabar. Tapi semoga kita ada suluh. Ayat ini menyuluh kita bahawa kita nak mendidik anak-anak kita bersama supaya memiliki ciri-ciri ahli syurga. Sebelum dia mati, kita berdoa, kita berusaha, kita berkorban, kita bersungguh-sungguh. Buat solat perdana, baca Yasin perdana dan seumpamanya bersungguh-sungguh agar anak-anak kita memiliki ciri-ciri ahli syurga. Yang kita simpulkan berdasarkan Al-Quran yang banyak tentang ciri ahli syurga, hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri ahli syurga, yang mana kesimpulannya adalah dua. Yang akan masuk syurga, kata Nabi SAW, berdasarkan hadis Tirmizi yang berkata pengkritik hadis ini sahih. Sahih, sebab itu kita sebutkan. Yang akan masuk syurga manusia yang ada dua ini, kata Nabi. Yang bertakwa dan yang kedua berakhlak mulia. Takwa menyebabkan dia sentiasa taat kepada Allah, dia benci kemungkaran. Lantas dia tidak akan sanggup membuli. Jauh sekali membunuh orang. Jika berlaku banjir, dia tidak akan pergi ke mat mencuri barang-barang elektrik. Walaupun
ini kesempatan untuk mencuri. Dia tak akan melakukannya. Walaupun orang tidak melihat. Sebab dia ada ciri-ciri ahli taqwa, ciri-ciri ahli jannah, iaitu ada taqwa. Allah melihat saya. Allah memerhatikan daku. Maka dua itu kalau kita didik dengannya, ditambah pula dengan akademik. Di samping bertakwa, di samping berakhlak mulia, akademik cemerlang. Sains cemerlang. Matematik atas sekali. Masya Allah. Cantik sungguh Malaysia jadinya. Jadi pemimpin tak ada rasuah. Tak ada masuk duit, masuk akaun, tak tahu dari mana. Tak ada bagi rasuah untuk menang pilihan raya. Tak ada. Sebab ada takwa, ada akhlak mulia. Takut pada Allah. Itu di atas sekali. Oleh itu tak ada atas bawah, haru biru berkecamuk. Semoga Allah jadikan kita insan yang berjaya, yang cemerlang. Bukan sekadar di penjuru akademiknya, tetapi di penjuru takwanya dan di penjuru akhlaknya, ditambah disokong pastinya dengan akademik. Semoga itulah yang akan berlaku pada Malaysia. Dan semoga ayat 185 surah nombor 3 Ali Imran menyuluh kita tentang pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil hasyr. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan yang dihormati lagi dimuliakan ringkasnya. Malaysia diuji dengan banjir yang besar. Dikatakan menyamai banjir 1971. Mungkin lebih teruk. Maka kita nak membantu mereka. Syukur masjid telah menganjurkan tabung derma. Mari sama-sama kita menyumbang insya-Allah. Cuma hendak kita angkat sebuah hadis. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Sampai ke hujung hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya, bersegeralah kamu beramal soleh sebab akan datang menimpa ke atasmu musibah-musibah, malapetaka seperti kepingan-kepingan di waktu malam. Nabi SAW menceritakan tentang akhir zaman, yang mana musibah akan menimpa umat seperti kepingan-kepingan di waktu malam. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, kepingan-kepingan di waktu malam bermaksud datang bertubi-tubi non-stop. Seperti yang kita rasai sekarang. Pandemik COVID-19 belum selesai. Datang banjir. Dan tidak mustahil akan datang ujian-ujian lain. Berdasarkan sabda Nabi SAW bagi dunia dan bagi negara yang kita sayangi ini. Dan baginda mengutarakan formula di pangkal hadis. Formulanya, Badiru bil a'malis salihah. Bersegera beramal soleh.
Do not procrastinate. Jangan tangguh beramal soleh. Bersegera. Kata Imam Nawawi, sebab dia khawatiri kalau kita tangguh-tangguh, nanti tak berkesempatan untuk beramal soleh. Sebab bala datang dan kita pun mati. Ataupun seperti pandemik. Teringin nak sembahyang Jumaat, tiba-tiba tak boleh sembahyang Jumaat. Sebab pandemik dah teruk. Suatu ketika telah berlaku. Maka ada kesempatan sekarang ke masjid. Mengapa tak datang? Ada kesempatan untuk berjemaah. Mengapa tak berjemaah? Ada kesempatan sekarang untuk baca Quran. Mengapa tak baca Quran? Duk lebih mendekatkan diri pada Facebook, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Lebih mendekatkan diri pada handphone. Lebih daripada Allah, lebih daripada masjid. Ini our problems. Merungut tak habis-habis. Tapi bila Allah berikan kesempatan, kita beramai-ramai ke mat. Beramai-ramai ke sana sini. Masjid sembahyang waktu duk macam tu juga. Padahal sembahyang dengan penjarakan fizikal. Patutnya melempah. Sebab kita bukan berdekat-dekatan, berjauh-jauhan. Tapi tak penuh masjid juga. This is our problem. Problem banyak cakap, amal tidak begitu banyak. Maka baginda beri peringatan, wahai umat akhir zaman, badiru bil a'mali solehah. Bersegera beramal soleh sebelum terlambat. Maka kita insya-Allah di musim banjir ini banyak membantu dan jangan lupa berdoa untuk mereka insya-Allah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan dan petunjuk-Mu ya Rabb kepada Raja kami, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Dan demikian juga kepada Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kesemua kami dari jangkitan COVID-19. Redakanlah jangkitan pandemik COVID-19 ke atas kami, ya Allah. Semoga dengan redanya itu akan meningkat dan bersemarak hati kami untuk mengabdikan diri kepadamu, ya Rahman, ya Karim, ya Halim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan ya Allah, ya Karim, ya Halim, jadikanlah suntikan vaksin yang kami terima bermanfaat bagi kami, dan jauhkanlah malapetaka musibah kesampingannya ke atas kami, ya Karim, ya Halim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, bagi mangsa-mangsa banjir, kurniakan pahala bagi mereka, berikan kebaikan bagi mereka, kurniakan kesabaran kepada mereka, dan kurniakan pada kami untuk membantu, kekuatan untuk membantu mereka, di samping berdoa untuk mereka, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.